Sekarang saya jemput Yang Berhormat Rasah kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Lubuk Antu. Sila Rasah. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya terus serta dalam perbahasan pada petang ini. Terlebih dahulu, saya nak menyatakan bahawa ini adalah satu pembentangan ya untuk rancangan Malaysia ke-12, IMK 12 telah lewat lebih setahun. Kalau ikutkan jadual asas patutnya dibentangkan oleh yang waktu tu Yang Amat Berhormat Langkawi. Lepas tu ada berlaku perubahan kerajaan sepatutnya oleh Yang Amat Berhormat Pago, tapi beliau tak berani buat sidang parlimen dengan pelbagai alasan dan akhirnya Yang Amat Berhormat Bera, Perdana Menteri ke-9 yang membentangkannya. Cuma sebagai mukadimah saya nak menyatakan Datuk Yang Di-Pertua, sepatutnya waktu yang lebih diperuntukkan kepada setiap ahli dewan. Jangan disebabkan IMK 12 kita bagi 12 minit. Kalau 5 tahun dari sekarang IMK 13 kita bagi 13 minit. Saya rasa itu bukan cara yang sesuai. Dan sekurang-kurangnya setiap ahli yang berhormat perlu diperuntukkan 30 minit untuk membentangkan ataupun memberikan hujahan. Sebab banyak isu. Ya, Datuk Yang Di-Pertua, saya harap ada tambah baik untuk masa akan datang sebab ia melibatkan satu rancangan jangka sederhana untuk 5 tahun dan sepatutnya hari untuk perbahasan bukan 4 hari. Patutnya sekurang-kurangnya 12 hari. Sebab banyak isu di seluruh negara yang perlu diketengahkan oleh wakil rakyat yang mewakili seluruh ya negara. Saya akan menyebut 4 fokus. Fokus pertama adalah fokus ketiga di bawah tajuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia. Pandemik COVID-19 pada ketika ini telah mengubah corak pembangunan dan juga bidang-bidang yang wajar diberikan keutamaan. Ia juga telah mengajar kita supaya mengubah daripada apa pendekatan yang telah digunakan selama ini. Sektor kesihatan misalnya, kalau sebelum ni kurang diberikan perhatian atau tidak diberikan keutamaan, sekarang ini sektor perubatan ataupun kesihatan wajar diberikan keutamaan yang pertama. Disebabkan kita nampak, disebabkan pandemik COVID-19 ini, kekurangan katil, kekurangan bilik ICU, ward ICU, kekurangan peralatan yang lain di banyak hospital, bukan tahan pada satu hospital. Dan keadaan-keadaan ini sepatutnya menjadi iktibar dan pengajaran kita. Daripada kita mempersembahkan buku IMK 12 dengan data-data yang mengembirakan kita. Tetapi masalah asasi, masalah hakiki sebegini yang sepatutnya diberikan keutamaan. Jadi saya memohon supaya pada kali ini keutamaan yang lebih diberikan kepada sektor perubatan dan kesihatan di bawah IMK 12 yang sewajarnya disokong oleh bajet pada tahun 2022 dan seterusnya 4 tahun akan datang. Saya menyambut baik pembinaan Institut Penyakit Berjangkit Malaysia yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Isnin di Bandar Anstek. Dia dijangka dibina pada tahun depan. Saya mengalu-alukan sebab Bandar Anstek adalah di bawah Parlimen Rasa. Itulah satu-satunya projek yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang terletak di Parlimen Rasa. Jadi saya nak tanya, bilakah ia akan disiapkan dan berapakah kos keseluruhan projek ini? Bagi saya, Bandar Anstek adalah satu kawasan baru yang sangat sesuai. Institut Aminuddin Baki ada di situ. Dan saya ingin menyarankan supaya kerajaan, khasnya Menteri Ekonomi ada di sini, supaya Bandar Anstek menjadi hub ilmiah ataupun hub penyelidikan untuk negara akan datang. Sebab lokasinya yang sangat strategik, dekat dengan Putrajaya, dekat dengan Klang Valley, the Great Klang Valley. Fokus seterusnya yang saya nak sebut adalah fokus ke-8, mempercepat pertumbuhan hijau. Saya menyambut baik komitmen daripada kerajaan yang saya nampak, komitmen daripada kerajaan untuk menjadikan alam sekitar ini terhindar daripada pencemaran dan sebagainya. Dan memang menjadi tanggungjawab setiap dari kita. Kita mempunyai tanggungjawab hakiki untuk memastikan alam sekitar ini sesuai didiami oleh generasi akan datang. Sesuai untuk kehidupan harian anak-anak dan cucu-cucu kita pada satu hari nanti. Sebab itu segala perancangan dan pembangunan kita pada hari ini, kita kena pastikan ia tidak mencemarkan alam sekitar. Komitmen yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam teks ucapan beliau, saya memetik satu ayat saja. Bagi tujuan ini, kerajaan telah memberikan komitmen untuk tidak lagi membina loji janakuasa Arang Batu yang baru. Saya anggap ini satu komitmen yang sangat baik. Saya mohon supaya komitmen ini turut diperluaskan ke arah memastikan
ataupun kerajaan tidak akan memberikan kelulusan lagi untuk pembinaan incinerator di mana-mana kawasan. Saya ingin mendapatkan komitmen dari kerajaan, khasnya daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air, sebab benda ni perlu komitmen yang cukup tinggi daripada kerajaan agar alam sekitar kita sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Saya menyokong pelan tindakan bandar hijau yang dinyatakan di bawah fokus ke-8 ini, di mana 120 bandar disasarkan akan menjadi bandar hijau. Saya menyokong usaha ini dan saya harap Bandar Seremban, sebab Parlimen Rasa ni sebahagian daripada Bandar Seremban dapat menjadi antara bandar perintis yang diberikan gelaran bandar hijau ini. Dan sebab itu saya ingin memohon komitmen daripada KASA dan Jabatan Alam Sekitar, pastikan tiada pembinaan ataupun pembukaan industri yang akan mencemarkan alam sekitar, termasuk incinerator di daerah Seremban. Daerah Seremban ada banyak kawasan perindustrian seperti di Bandar Enstek, Taman Tuanku Jaafar, Nawang, Nilai dan sebagainya. Tetapi semua kawasan berindustrian ini tidak sesuai didirikan apa-apa kilang ataupun loji seperti incinerator yang bakal mencemarkan alam sekitar. Sebab, satu, kawasan industri ini terletak dekat dengan kawasan komersial dan kawasan perumahan yang padat dengan kependudukan. Jadi saya berharap kerajaan boleh memberikan komitmen ini. Di bawah fokus yang sama, saya juga ingin mengemukakan projek pembangunan lembangan sungai bersepatu PLSB Sungai Linggi Fasa 5. Pada hari Isnin yang baru lepas, saya telah mendapat jawapan daripada pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air yang mengatakan bahawa sebanyak 150 juta ringgit akan diperuntukkan di bawah PLSB Fasa 5 di bawah IMK 2 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan sebab saya percaya dan saya yakin dengan adanya peruntukan yang besar ini, kawasan Parlimen Rasa akan terhindar daripada banjir. Saya masih ingat pada 4 November tahun lepas, banjir telah menyebabkan lebih 1,000 rumah ditenggelami air ketika itu. Satu musibah yang patut kita usahakan agar dapat dielakkan pada masa akan datang. Cuma saya nampak jawapan yang diberikan oleh kementerian, dia kata peruntukan sebanyak 150 juta sekiranya diluluskan kelak. Jadi saya nampak Menteri Ekonomi ada sini, Menteri PU ada sini, saya mohon supaya diluluskan. Jangan jika diluluskan. Saya minta diluluskan. Dan saya juga nampak ada dalam jawapan tu pengambilan balik tanah. Saya mohon sekiranya betul ada pengambilan tanah, lakukan dengan memberikan notis yang awal kepada penduduk supaya persiapan dapat dilakukan dan tidak berlaku kekecohan selepas itu. Datuk Yang di-Ketua, seterusnya saya nak sebut fokus kedua, memperkukuh pembangkit pertubuhan. Saya menyambut baik penticilan dan teknologi termaju untuk dimajukan persesuaian dengan keperluan semasa termasuk teknologi 4IR. Pandemik yang berlaku mengajak kita betapa pentingnya dunia digital hari ini. Dan kita sama-sama mengalu-alukan kerajaan mempunyai komitmen untuk liputan 4G di 100% kawasan yang didiami dan ke arah 5G dalam IMK 12 supaya 9 juta premis dapat mendapat liputan 5G menjelang 2020. Kita semua sokong. Saya rasa tak ada pantahan daripada mana-mana segmen dalam masyarakat Malaysia akan mempantah usaha ini. Cuma hari ini saya nak kemukakan di Bandar Seremban. Bandar Seremban adalah di bawah Parlimen Rasa. Saya nak sebutkan. 2 buah sekolah yang akan dibuka semula sebab Negeri Sembilan dah masuk fasa 4 pada 18 Oktober akan datang masih menghadapi masalah tiada perkhidmatan unify di Bandar Seremban di bawah Parlimen Rasa, satu kawasan parlimen yang dikatakan kawasan bandar. Macam mana dengan kawasan luar bandar kalau kawasan bandar ada masalah ini? Jadi saya mohon KKMM supaya mengambil tindakan segera untuk atasi masalah ini. Datuk Yang di-Ketua, di bawah fokus ni juga saya nak menyebut satu lagi, iaitu Jalan Lingkaran Tengah Seremban. Jalan ni telah memasuki ataupun telah disempurnakan fasa 3B bahagian 1 lebih kurang 5 tahun yang lepas. Ia adalah jalan lingkaran tengah dengan satu bulatan yang menghubungkan keseluruhan daerah Seremban. Tetapi sejak 2016 dia terhenti. Dia ada lagi fasa-fasa.
Kalau jalan lingkaran tengah, sepatutnya dia satu lilitan. Tapi setakat ni hanya separuh saja. Jadi mungkin Menteri Ekonomi boleh merujuk kepada timbalan beliau yang juga penduduk kawasan Rasa. Jalan lingkaran ni sangat penting. Saya mohon supaya dia dihidupkan semula untuk fasa-fasa seterusnya. Sebab impak dia bukan saja untuk pengguna jalan raya bila siap nanti, tetapi akan membawa limpahan ekonomi dan impak kepada pembangunan setempat. Datuk Yang Ketua, sebab ada 2 minit lagi, saya juga nak tanya sikit di bawah tajuk yang sama berkenaan dengan pendidikan. Kita sedia tahu, pendidikan adalah bidang yang paling penting untuk memastikan kemajuan dan pembangunan masa depan. Jadi saya nak tanya, daripada 4 kompleks sekolah dan 5 buah sekolah baru yang bakal dibina di bawah IMK 12 dengan kos 848 juta tersebut, ada tak sekolah untuk Parlimen Rasa? Khasnya SK S2 High dan SMK S2 High yang pernah diluluskan ataupun dicadangkan oleh KPM pada tahun 2019. Dan begitu juga pembinaan SJKC dan SJKT di kawasan Rasa. Datuk Yang Ketua, masa sangat mencebuluhi untuk saya terus berkhidmat. Saya tahu, tapi masa sikit. Ini fokus ke-6, memperkasakan agenda Bumi Putera dan keluarga Malaysia. Saya rasa agenda keluarga Malaysia ni sesuatu yang sangat penting. Saya tak mahu ia menjadi konsep ataupun slogan kerajaan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semata-mata. Saya mohon supaya konsep ini diperluaskan menjadi satu dukungan dan pegangan semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang politik. Jadi saya nak katakan, memperkasakan agenda Bumi Putera itu saya rasa betul, perlu diteruskan. Sebab apa? Kita tahu ramai yang miskin tu majoritinya Bumi Putera. Kalau kita nak mempunyai keluarga Malaysia yang sihat, yang sama-sama maju ke depan, Bumi Putera kena maju, baru Malaysia akan maju. Jadi saya memohon supaya perkara ini kita teruskan dan semua rakyat Malaysia kena berlapang dada. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebab beliau ada sebut, Datuk Speaker saya minta 1 minit, ada sebut isu isi rumah kaum Cina, khasnya Kampung Baru. Saya nak katakan, Kampung Baru masih ramai kaum keturunan Cina yang memerlukan bantuan. Saya cukup berharap supaya kerajaan boleh menambah baik skim pinjaman khas penduduk Kampung Baru. Dan saya percaya dan saya yakin, sekiranya bidang kuasa untuk Kampung Baru ini kita pindahkan daripada KPKT kepada Kementerian Perpaduan Negara, saya yakin dan saya percaya pemegasaan untuk Kampung Baru ini akan dapat dilakukan dengan lebih berjaya lagi. Saya yakin kalau kita tengok menteri yang ada di sini, Tok Pa memang menteri yang jaga IMK 12, saya nampak 4 hari memang 2-3 hari memang hari-hari beliau ada. Menteri KPN dah petang pukul 6. Menteri lain saya tak tahu kat mana. Menteri KPN semalam ada, kemarin ada, petang ni ada. Menteri sebegini, kita patut memberikan lebih banyak kuasa kepada beliau. Sebab saya nampak komitmen beliau untuk mendengar pujahan dan juga cadangan daripada semua wakil rakyat. Tapi last point tapi saya tak bagi lebih masa. Okey, 30 saat. Berkenaan dengan mitra. Mitra pun bawa KPN. Saya mohon supaya apa nama? Untuk mitra, peruntukan kita tahu 100 juta. Tak cukup. Saya minta Tok Pa, 100 juta tak cukup. Kalau boleh dalam bajet akan datang, EPU bagi 300 juta kepada mitra. Sebab apa? Sebab di bawah konsep keluarga Malaysia, kalau Malaysia nak maju, kita tak boleh satu kaum saja maju ataupun mana-mana kaum ketinggalan, terpinggir dan tercicir. Kita nak yang maju, sama-sama kita maju ke depan. Tak kira apa kaum dan latar belakang sekali. Jadi saya mohon supaya diperasakan dan menjadi kementerian trust di bawah konsep keluarga Malaysia. Supaya semua rakyat Malaysia mendapat peluang yang sama adil untuk sama-sama kita mengorak langkah maju ke hadapan. Dan kementerian ni, saya difahamkan kementerian ini dalam usaha merangka atau merencanakan pelan tindakan masyarakat India. Saya cukup yakin selepas pelan ni digubah sepenuhnya, dibentangkan, diumumkan, khasnya di bawah pimpinan menteri yang kita ada, masyarakat India
akan mendapat limpahan. Wabi, masa dah dan tamat, Wabi. akhirnya akan memanfaatkan Dah kita. lebih masa dah, Terima Wabi. kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya minta maaf ya. Baik. Ambil masa sikit sebab Baik. tadi ada Terima puji-puji kasih. sikit. Ambil masa sikit. Baik. Terima kasih Datuk Yang Terima di-Pertua. kasih Yang Berhormat Rasa. Sekarang saya jemput Yang Berhormat